Perbincangan kita hari ini, kita nak sambung tentang perkara-perkara yang disebut oleh Dato' Ain Abdullah Al-Qarni dalam tekanan hidup kita, kesempitan hidup, kesedihan hidup atau apa saja perkara-perkara yang kita tidak suka berlaku dalam hidup kita. Maka di antara jalan-jalan yang dihimpunkan oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, dia membawa idea-idea kepada kita beberapa tips. Yang barangkali tips ini dia tidak akan sama pada setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqa waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita ucap puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita kesempatan pada hari ini dapat kita terus istiqamah berjamaah di masjid. Dan tidak cukup dengan itu, Allah beri kita peluang untuk terus kekal dalam masjid, menunggu masuknya waktu Isyak, dan kita isi ruang masa ini dengan kita mengulang kaji mutiara-mutiara kata daripada Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menerusi kitab La Tahzan, Don't Be Sad, jangan bersedih. Mudah-mudahan dengan penantian kita masuknya waktu Isyak setengah jam lebih ini dan kita isi masa ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbincangan kita hari ini, kita nak sambung tentang perkara-perkara yang disebut oleh Dato' Ain Abdullah Al-Qarni dalam tekanan hidup kita, kesempitan hidup, kesedihan hidup atau apa saja perkara-perkara yang kita tidak suka berlaku dalam hidup kita. Maka di antara jalan-jalan yang dihimpunkan oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, dia membawa idea-idea kepada kita beberapa tips. Yang barangkali tips ini dia tidak akan sama pada setiap orang. Contoh kita kata kalau ada 200 tips, bukan semua orang kena ambil 200 ni. Ada orang mungkin sesuai tip yang ke-19, ada orang mungkin sesuai tip yang ke-24, ada orang mungkin sesuai tips yang ke-200 dan sebagainya. Cuma tinggal lagi adalah bagaimana kita berinteraksi dengan jalan-jalan keluar bagi setiap masalah atau kesedihan yang menimpa kita. Dan setiap di kalangan kita memiliki masalah atau tekanan atau kesedihan yang tersendiri. Dan semua perkara itu adalah subjektif. Ada orang yang hilang duit, dia tak sedih. Ada orang yang hilang duit sikit saja dia bersedih. Ada orang hilang pekerjaan, dia okey lagi, dia boleh relax lagi, dia boleh buat part time. Ada orang tak boleh. Dia semua itu subjektif. Tinggal lagi bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita dan bagaimana kita cari jalan keluar. Tuan-tuan sekalian, apa jua perkara yang kita tidak suka dalam hidup, menyebabkan perkara itu akan mencengkam dan mengganggu hidup kita. Maka perbincangan kita malam ni insya-Allah yang pertama, dalam tips yang seterusnya yang disebut oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, saya akan bincangkan sebagaimana yang kita sebutkan di awal mukadimah kitab dulu. Kita akan pilih tips-tips yang sesuai saja untuk kita bincang sebab kadang-kadang ada perkara tu yang diulang siar. Jadi sebab tu kita akan berpindah-pindah tipsnya.
Saya tak ikut turutan. Pada malam ni insya-Allah, antara perkara yang boleh membantu kita bagi yang ada masalah, bagi yang ada tekanan, bagi yang tengah stres, tengah bersedih, tension, maka Dr. Ain Abdullah Al-Qarni beri satu pandangan di antara banyak-banyak pandangan dia. Dia bagi tahu kepada kita supaya kita banyak travel, supaya kita bermusafir, berkelana, mengembara, menjelajah bumi. Di antara perkara yang dapat melapangkan dada dan melenyapkan kesedihan dan kesusahan adalah anda berjalan menjelajah negeri, melihat alam sampai ke pelosok negeri dan berkeliling ke segala daerah di bumi yang luas ini. Lihatlah alam yang terbentang, yang terbuka luas ini, bukan sekadar dilihat tapi untuk dikaji, agar anda dapat melihat apa yang tertulis oleh pena kekuasaan Allah, bahawa alam ini terdapat lembaran ayat-ayat Allah yang indah. Tujuannya agar anda dapat menyaksikan taman, kebun, sawah, bukit, lautan, daratan dan semua yang indah ini yang akan mempesonakan anda dan memberi panduan kepada anda. Cubalah keluar dari rumah lalu perhatikan apa yang ada di sekitar, di hadapan mata, di belakang. Turunlah ke lembah-lembah, panjatlah batang-batang pohonan, minumlah air yang jernih, ciumlah harum bunga mawar. Pada ketika itu anda akan merasa jiwa anda benar-benar merdeka dan bebas, sebagaimana burung yang berterbangan di angkasa yang melafazkan tasbih kebahagiaan. Tuan-tuan sekalian, di antara salah satu rawatan yang saya pernah jumpa doktor-doktor di hospital, bila sama ada keluarga saya atau kenalan saya yang pernah masuk hospital, duduk lama dalam hospital. Setelah seminggu duduk dalam ward, ada doktor yang akhirnya bagi tahu dekat waris, dan itu pengalaman peribadi saya sendiri pun, dia kata, encik bawa, mak encik bawa pesakit ini keluar. Nanti petang bawa masuk dia balik hospital. Sama ada keluar itu keluar taman, dan saya pernah ada kawan saya yang dia bukan sekadar bagi keluar taman, dia bagi keluar daripada hospital. Bawa dia pergi berjalan mana-mana, kadang petang bagi dia masuk check in balik dalam ward. Nak bagi tahu kepada kita, bila kita duduk pada satu tempat, maka akhirnya kita akan nampak apa yang ada di sekitar kita sahaja. Bagi orang yang tengah ada masalah dan dia masih duduk di tempat dia bermasalah, dan dia tidak nampak benda lain melainkannya dia nampak masalah-masalah dan orang-orang yang bawa masalah pada diri dia sahaja. Maka perbincangan yang kita nampak tadi, bagaimana tokoh-tokoh ulama kita mengajar agar keluar berjalan. Dalam Al-Quran juga menyebut qul siru fil ard. Dalam setengah ayat, qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah kata travel, bermusafir, berkelanalah di atas muka bumi dan tengok bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Nak bagi tahu, travel. Dalam ayat lain, fantashiru fil ard. Allah suruh kita jangan duduk setempat, suruh bertebaran. Daripada bertebaran itu akan menjadikan kita orang yang berfikir. Sebab kalau kita duduk dekat satu tempat yang ada masalah, kita hanya akan fikir masalah sahaja. Tetapi bila kita mampu untuk keluar, maka di sana ada banyak perkara lain yang kita boleh fikir, dan kadang-kadang Allah akan berikan ilham kepada kita. Daripada situlah kita akan dapat bukan sekadar ilham, malah cahaya matahari, angin, air, udara yang ada di luar itu sebenarnya boleh memberikan ketenangan kepada kita. Mungkin ada di kalangan kita yang belajar ilmu metafizik, ilmu-ilmu yang melibatkan panas, sejuk, bau, rasa, warna dan sebagainya. Betapa pentingnya unsur alam dalam hidup kita. Unsur matahari, unsur air, unsur angin, unsur tanah dan sebagainya. Tapi kita taklah pula kata, taklah percaya semua unsur-unsur metafizik ini sehingga semua itu kita nak kaitkan dengan ibadat kita. Sebab ada setengah kajian yang menyebut, siapa yang semayang Zuhur, dia ada unsur warnanya begini-begini. Jadi unsur warna begini-begini ni baik untuk begini-begini.
Yang semayang asar, waktu asar ni unsurnya warna sekian-sekian. Kita tidaklah pergi sedalam itu kerana nanti dia akan bawa kepada fahaman-fahaman yang tidak selari dengan akidah kita. Tapi nak bagi tahu, kita juga tidak boleh nafikan unsur-unsur alam yang ada. Maka sebab itu Allah suruh kita melihat alam dan berzikir melalui alam. Dalam Al-Quran Allah sebut antaranya ayat 190, ayat 191 surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah kata sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal fikiran. Siapa orang-orang yang guna akal fikiran ni? Iaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di antara ciri orang yang berfikir ini, yang menggunakan akal fikiran ini, yang suka melihat alam, iaitu mereka akan sentiasa ingat Allah. Sama ada berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka akan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Ini poin dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini juga yang disebut oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, bila kita, sesiapa yang ada masalah, dia keluar berkelana dan daripada situ dia tengok alam yang terbentang luas dan dia mengkaji dan berfikir tentang kekuasaan Allah. Daripada situ dia akan datang ketenangan. Daripada situ akan dapat ilham dengan dia melihat tumbuhan, melihat haiwan, melihat air. Kadang-kadang Allah boleh berikan ilham daripada situ. Daripada dia terperuk dalam bilik, duduk dalam tempat yang memberikan kesedihan dan tekanan dalam diri dia, maka keluar travel. Allah sebut dalam ayat 191 tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lepas dia berfikir, lepas dia tengok dan dia berfikir, akhirnya dia boleh berzikir. Akhirnya dia akan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bila tengok sungai, dah tengok laut, relax-relax kejap, tiba-tiba terlintas balik masalah dia. Barulah ketika tu hati dah mula tenang sikit, dirinya tidak diselubungi dengan nafsu lagi, dah mula ada ketenangan, dah dapat udara yang bagus, oksigen yang bagus dekat luar, pandangan dah lebih luas. Maka daripada situ dia akan kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, apa yang kau buat ini tidak sia-sia. Maknanya mula dia akan kaitlah, sama ada dia memuji ciptaan Tuhan. Tuhan cipta air begini, sungainya sifatnya macam ni dan sebagainya, tengok pokok macam ni sifat. Satu sudut kita akan kata Tuhan tidak cipta sia-sia. Kenapa pokok daunnya hijau, kenapa sungai sifatnya begini, kenapa sungai tawa, air masin. Kita fikir dari sudut ciptaan Allah. Tapi dari sudut yang lain, lepas kita berfikir, kita akan rasa ketenangan. Bila terfikir saja masalah kita, kita mula berkata, rasanya yang menjadi masalah ni sebab aku salah, bukan sebab orang tu. Bila kita dah tenang, kita dah mula tak cari salah orang, maka kita mula menyalahkan diri sendiri, maka kita mula mendapat ilham-ilham yang baru, banyakkan pula zikir pada Allah, tenangkan hati, maka insya-Allah akan ada jalan keluar. Maka tujuan berkelana ini bukan menambah masalah. Tujuan bermusafir bukan menambah masalah. Bukan semestinya kena pergi tempat yang jauh, bukan semestinya perlukan kos. Kadang-kadang hanya perlu keluar daripada rumah saja. Tuan-tuan yang duduk dalam kawasan perumahan tuan-tuan di USJ ni, tuan-tuan duduk USJ 9 sebagai contoh. Bila kali terakhir tuan-tuan masuk USJ 8, USJ 7, USJ 6, masuk dalam celah-celah lorong tu? Bukan semestinya nak berkelana ni kena pergi Europe terus. Tu nak kena pergi UK, pound sterling tengah mahal, buat menambah beban pula nanti. Nak pergi ke Europe, Euro pun tengah tinggi sekarang ni. Tak semestinya, tapi kalau ada bajet, ahlan wa sahlan wa jalan. Tapi jangan fikir, oh tak boleh. Banyak tempat yang kita boleh pergi yang kadang-kadang tidak perlu kos yang tinggi pun. Dalam kawasan kita sahaja. Stres datang masjid ni, kita ada banyak masjid lain, kita ada surau, pergi surau dekat tempat rumah yang jangan-jangan masuk tu. Sekali-sekala pergi sana, ambil environment yang baru, aura yang baru. Kadang-kadang pergi masjid ni, pergi sana, pergi sini, tapi keutamaan masjid Qaryah lah, itu keutamaan jangan tinggal. Tapi dalam masa yang sama pergi juga masjid-masjid yang lain. Dan ini juga diajar oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi ada Masjid Nabawi, tapi pada setiap hari Sabtu Nabi akan pergi Masjid Quba. Nabi ada tempat-tempat lain yang Nabi akan singgah untuk semayang.
Nak beritahu kepada kita cari environment baru. Dan bermusafir ini salah satu cara untuk dapat environment. Apatah lagi pergi musafir dekat tempat-tempat yang nature. Okey, pokok, sungai, laut dan sebagainya. Dan perkara macam ni saya pernah buatlah dalam banyak-banyak kuliah. Yang kita buat kuliah outdoor. Ni kita pergi Batang Kali ke, kita pergi Jada Baik ke, kita duduk satu malam dekat sana, duduk 2 malam, kita buat kuliah kat sana, sambil-sambil kita glamping, sambil kita duduk chalet resort, kita duduk kat luar, tengok alam. Dan itulah ceritanya berkaitan dengan orang yang tengah ada masalah ini, jangan duduk ke tempat ada masalah, keluar. Dalam Al-Quran juga sebut wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa man yuhajir maksudnya berpindah. Barang siapa yang berpindah tempat dalam konteks hijrah yang sebenar, tempat ni tak elok, dia pindah tempat lain. Mungkin dia risau kalau dia tinggal tempat ni, tempat ni dah biasa ni, kalau dia tinggal dia risau macam mana ke tempat baru ni. Tapi Allah bagi dia confident, Allah bagi tahu yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Kamu berhijrah, kamu musafir, kamu tak sesuai kat sini, kamu pergi tempat lain, kamu jangan risau. Kamu akan jumpa muka bumi Allah ini sangat luas dan akan banyak peluang-peluang yang lain. Nak beritahu kepada kita, kalau ada tekanan dalam hidup, cuba buat benda lain, cuba buat benda lain. Cuba pergi tempat lain. Tak boleh kat sini, bukan suruh pindah pun, suruh keluar musafir beberapa hari, betul balik ke rumah. Bukan suruh pindah betul-betul. Yang paling kritikal yang kena pindahlah, pindah tempat kerja, pindah kawasan perumahan, itu yang kritikal. Nak buat macam mana rumah asyik kena banjir saja. Jadi dah berapa kali kena banjir ni, dah mula kena fikir plan baru lah untuk berpindah dan sebagainya. Maksudnya berkelana itu antara salah satu jalan keluar, bukan satu-satunya jalan keluar, tapi salah satu. Mana terus stay dekat tempat yang ada masalah, tengah ada problem, kurung diri dalam bilik, maka menambahkan lagi masalah. Kita pernah bincang sebelum ni tentang isu uzlah. Tuan-tuan masih ingat perbincangan kita yang lepas? Antara salah satu cara untuk melepaskan tekanan dalam hidup adalah kita kena ada me time. Kita beruzlah. Kita bertahanus. Kita asingkan diri kita sekejap. Bagi orang yang ada pedoman, ada akal fikiran, masih waras fikirannya, maka orang macam ni sesuai untuk bertahanus, untuk beruzlah, untuk nak asingkan diri. Tapi kalau orang yang tak kuat pegangan, yang tak banyak pedoman, orang macam ni tak sesuai lah. Makanya dia kurung diri dia, dia beruzlah, dia kurung diri, menambahkan dia punya stres. Daripada stres tu pergi anxiety, daripada anxiety tu pergi depression. Maka benda tu sampai bunuh diri dan sebagainya. Tapi beruzlah, mengurung diri atau mengasingkan diri daripada orang itu juga salah satu jalan untuk keluar daripada tekanan. Tapi macam yang saya sebut peringkat awal, bukan semua orang kena buat macam tu. Ada orang tertentu saja boleh. Begitu juga dengan bermusafir. Bukan semua orang boleh bermusafir tempat jauh-jauh yang mahal-mahal. Bukan semua orang boleh pergi ke negara sejuk, ke negara tanah tinggi. Tapi memadai dengan sekadar keluar jalan, balik kampung, tengok back to nature dan sebagainya. Itu di antara jalan-jalan untuk kita membebaskan diri kita daripada tekanan-tekanan. Indirectly, tuan-tuan, secara tak langsung, bila kita nampak benda baru, tempat baru, kita dah tak terfikir dah benda tu. Kecuali ada benda yang trigger dia. Maka kalau trigger balik benda tu, akhirnya dia teringat balik masalah dia, at least benda tu taklah terlalu bahangnya, panasnya, terlalu membahang sebagaimana dia berada pada tempat dia berada masalah tu. Dia tengah berada dekat tempat yang sejuk, negara yang tenang, tempat yang aman, relax-relax. Dekat depan laut ke, depan pulau ke, sonok-sonok kat sana, ada family, makanan yang sedap, ada kawan. Tiba-tiba kalau ada benda yang trigger pun, at least dia taklah teruk sebagaimana kalau dia seorang-seorang dekat tempat di mana dia sedang ditimpa masalah. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, keluarlah dari rumah, lemparlah tabir hitam yang menghalangi pandangan anda, kemudian berjalanlah di bumi Allah yang sangat luas ini dengan sentiasa berzikir dan bertasbih. Mengurung diri dalam bilik yang sunyi bersama kekosongan yang menyakitkan merupakan jalan untuk bunuh diri. Bilik anda bukanlah dunia yang sebenar dan anda bukanlah manusia satu-satunya di alam ini.
Oleh demikian, mengapa anda harus menyerahkan diri dan berputus asa? Tuan dan puan sekalian, jadi saya ringkaskan dalam tajuk berkelana ini, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dia bukan sekadar suruh berjalan, tapi berjalan pun berjalan yang ingat Tuhan. Para sahabat Nabi SAW, bila mana mereka nak bermusafir, mereka akan bagi tahu Nabi. Dan itu juga adab kita lah, bila kita nak travel, kita beritahu orang-orang terdekat kita. Yang pertama sebab apa? Sebab kita nak doa daripada orang-orang yang tahu kita nak travel. Kalau Nabi SAW ada sahabat bagi tahu saya nak pergi musafir Rasulullah, Nabi akan doa 3 benda. Yang pertama Nabi kata nastaudiullahu dinak. Semoga Allah menjaga agama kamu. Maka menjaga agama ni kat situ berarti bila kita travel kita tak putus zikir, ibadat kita terjaga, makan minum kita terjaga, aurat kita, apa sahaja tempat-tempat yang kita pergi itu selamat, agama kita boleh amal. Tentangnya nastaudiullahu dinak. Semoga Allah jaga agama kamu. Maksudnya walaupun kita bermusafir, kita mesti boleh berzikir, kita mesti boleh jaga agama kita. Sebab ada orang yang musafir hilang agama. Boleh hilang agama. Jadi kena hati-hati dalam bab musafir. Salah satu maksud jaga agama sini adalah musafir itu tidak menghilangkan zikir. Musafir itu tidak menghilangkan ibadah kita. Walaupun tak sama lah tuan-tuan, macam mana pun, tambah pula kita pergi ke negara yang minoriti Muslim, negara yang tak ada masjid, yang masjidnya jauh, susah. Dia tak sama. Tuan-tuan setiap ada waktu boleh dengar azan, boleh pergi sembahyang berjemaah. Kat sana tak. Kadang-kadang kena sembahyang dekat tepi-tepi kedai, kadang kena sembahyang dekat tempat parking. Kadang-kadang terpaksa masuk mana-mana tempat yang tak sesuai, nak cari tempat sembahyang. Tapi nak bagi tahu semoga Allah jaga agama. Maksud yang sama tuan-tuan, kalau kita bermusafir ini, pastikan tempat yang kita pergi tempat yang boleh menjaga agama kita. Tambah pula tengah ada masalah-masalah ni, cari ke tempat bukan untuk hilang masalah sampai lupa diri, sampai hilang agama terus. Sebab ada orang bila dia ada masalah, dia travel, dia terus pergi cari arak, cari kelab malam, perempuan, tidur, semua sampai nak hilangkan masalah dia. Itu cara fikir orang putih lah. Saya fikir orang barat, minum arak, mabuk, jadi tak payah fikir masalah. Adapun Islam, dia suruh travel, dia suruh pergi mana-mana, jaga agama. Walaupun susah, tapi still kena jaga agama. Itu maksud juga supaya kita pergi bermusafir, tetapi dalam masa yang sama kita berzikir. Yang kedua, Nabi SAW akan doa kepada sahabat, nastaudiullahu dinak wa amanatak. Semoga Allah menjaga amanah kamu. Maksudnya bila kita bermusafir, ada banyak benda yang kita tinggalkan dekat tempat asal kita. Sama ada keluarga kita, kerja kita, harta benda kita. Jadi semoga Allah jaga juga amanah-amanah kita ni. Tanggungjawab kita ni Allah jaga juga. Rumah kita terpelihara, selamat daripada jenayah semua. Kalau ada bisnes kat sini, bisnes tu staff boleh tolong manage kita kalau time kita kena pergi travel. Family kita selamat, sehat semua. Ini maksud Allah jaga amanah yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, Nabi akan doa wa khawatimu amalik. Semoga Allah memberikan penyelesaian yang baik untuk kamu. Maksudnya urusan kita akan diselesaikan. Pergi travel kenapa? Tengah ada masalah. Saya terpaksa travel, saya kena keluar pada tempat ni, tak boleh. Selagi saya tengok muka orang ni, saya duduk dalam kelompok ni, saya tak boleh. Saya stres, teruk saja. Tak boleh nak buat apa saja. Jadi travel. Niat kita travel itu bukan nak membazir duit, bukan nak tunjuk kita bagus, ada duit pergi boleh travel, tapi nak bagi tahu saya nak cari peluang baru, saya nak tengok idea baru, saya nak tengok, nak buka mata lebih luas lagi. Dan supaya saya boleh hilang masalah, saya tak fikir sangat masalah ni. Wa khawatimu amalik. Kalau itu niat kita, Nabi doakan kita supaya Allah selesaikan apa tujuan dan urusan kita dengan sebab musafir tadi. Kalau yang pergi meeting, selesai meeting. Yang pergi nak selesai masalah. Dan seumpamanya. Yang pergi nak relax, pencen dan sebagainya, Allah bagi relax, tenang-tenang. Itu maksud wa khawatimu amalik. Termasuklah penutup amalan-amalan kamu ni, termasuklah maknanya kita musafir dan kita balik-balik, kita akan jadi orang yang baik selepas musafir. Dr.
Dr. Ain Abdullah Al-Qarni sempat dia bagi tahu kita, walaupun kita musafir, jangan tinggal Al-Quran. Saya baru balik daripada travel. Saya baru balik daripada Europe. Ada site visit kat sana. Masa saya sampai di betul-betul dekat kota Paris, dekat bawah-bawah tempat orang nak ambil gambar, tuan, saya ada jumpa beberapa orang kulit hitam Afrika dekat bangku-bangku dekat taman, dekat Eiffel Tower tu. Dia tengah mengulang Quran dekat situ, tuan. Jadi bagi kita yang dah duduk beberapa hari kat sana, yang tak sempat nak mengulang, tak sempat nak baca banyak Quran, bila tengok ada orang kat kaki bukit Eiffel Tower tu membaca Quran, maka dia mengingatkan kita. Ini maksud pengembaraan atau berkelana yang boleh mengingatkan diri kita pada Tuhan. Mana pergi tempat yang elok. Kita boleh pilih nak pergi Amsterdam, nak pergi tempat yang tak elok. Kita boleh pilih. Tak ada pencegah maksiat, tak ada orang kenal kita, kita boleh pilih. Yang ada orang Melayu kita yang seronok nak pergi Amsterdam, dia nak pergi red district itu, dia nak pergi red light itu, dia nak, sebab ramai orang kata situ boleh tengok perempuan-perempuan tak pakai baju duduk dalam cermin tu, dia nak benda tu. Tapi bila masa dia nak berzikir time tu, takut-takut dengan dia pergi tempat-tempat macam tu, takut-takut boleh menghilangkan amal-amalnya yang lepas. Malah yang paling takut, benda tu akan mengingatkan dia lama ingatan itu, sehingga dia boleh melemahkan amal ibadat dia selepas tu. Jadi sebab tu penting doa supaya Allah jaga agama. Tempat yang elok kena pilih untuk kita pergi. Sebab dekat sana juga kita akan terdedah dengan makanan yang mungkin tak elok untuk kita, yang kita memang suka hati saja makan. Bagi orang yang dia memilih makanan sebab dia tahu makanan itu akan memberi kesan kepada hati dia, maka dia akan jaga juga makan dia. Ada orang suka hati nak makan, tapi ada orang dia betul-betul jaga bab makan dan sebagainya. Ini maksud jaga agama. Kata Dr. Al-Qarni, marilah menyempitkan diri dengan baca Quran. Tak kira sibuk ke, senang ke, baca juga Quran. Senandungkan Quran di tepi sungai, di pinggir hutan yang rimbun, di antara burung-burung yang sedang berkicauan. Kebetulan tuan kita baca tajuk ni, Entah bayang bila saya tengok orang Afrika tu, saya masa tu keluar daripada hotel, saya jogging pagi tu. Kebetulan saya dapat hotel dekat area Eiffel Tower tu. Walking distance saja dengan kaki Eiffel Tower. Sambil-sambil kita duduk jogging situ dengan ketenangan, dengan cuaca yang sejuk, dengan environment, dengan udara yang pagi-pagi tu tengah sejuk lagi, udara tengah bersih, kereta tengah tak banyak lagi. Kebetulan hari tu hari cuti. Tiba-tiba saya dengar orang baca Quran dekat kaki bukit tu. Maka ketenangan itu bukan datang pada environment semata-mata, tapi tenang bila dengar pula ada orang yang boleh baca Quran pula dekat tempat yang minoriti Muslim macam tu. Jadi ini maksud yang kadang-kadang kalau kita tengah ada masalah, kita tengok orang, kita boleh ingat masalah kita dan kita akan rasa masalah kita sebenarnya tak ada apa-apa berbanding orang lain. Kita kata kita susah, ada orang yang lebih susah daripada kita. Contoh orang Afrika tadi, yang kerjanya dia jual barang-barang souvenir tepi-tepi Eiffel Tower tu, yang lari sana, lari sini, kena kejar dengan pihak berkuasa. Tapi sebelum dia nak buka kedai, sempat lagi dia baca Quran. Dia struggle. Duduk negara dia tak boleh, dia terpaksa pergi negara orang dan sebagainya, pun cari rezeki walaupun dengan cara-cara yang macam tu. Tapi dia tak lupa juga Quran dia. Satu sudut kita ambil pandangan yang tu lah. Yang satu sudut yang lain kita taklah bersetuju dia berniaga cara haram tu. Tapi satu sudut yang lain, dia tetap memilih untuk cari jalan, untuk survive. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak lupa untuk menyempatkan diri dia dengan Quran. Jadi apalah sangat masalah kita yang konon-kononnya ada bisnes, ada itu, ada ini, pergi sana. Jadi kita rasa stres dengan staff, stres dengan itu ini. Ada orang yang lebih stres daripada kita, tapi dia boleh relax lagi dengan Quran. Jadi benda macam tu yang kadang-kadang bagi ingatan kepada kita. Itu penting berkelana. Menjelajah ke beberapa pelosok negeri merupakan satu kenikmatan yang disarankan oleh para doktor, terutama kepada mereka yang sedang stres, yang sedang menghadapi persoalan atau tekanan yang berat dalam hidup. Oleh kerana itu, marilah sesekali kita berjalan menjelajah pelosok negeri untuk mencari ketenangan, bergembira, berfikir, sekaligus menghayati ciptaan Allah. Dan inilah yang disebut dalam ayat 191 tadi, wa yatafakkaru
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bila kita dah tenang-tenang tengok environment dan sebagainya, time tu dah berfikir banyak, ilham datang. Masa tu cara buat keputusan, cara berfikir dia dah lain pada masa tu. Dia tak sama cara fikir masa duduk dekat rumah yang tengah stres tadi. Ada orang masalah kat rumah, tak payah pergi travel pun, pergi masjid. Stay lama sikit kat masjid. Bukan sekadar nak semayang, tapi nak berfikir kat masjid. Cari Quran sekejap, cari ni sekejap. Tiba bila balik rumah nanti, insya-Allah akan dapat idea cara buat keputusan yang berbeza berbanding kalau tak keluar masjid tadi. Kalau tak keluar daripada rumah. Takut-takut kalau terus tengah marah, tengah bergaduh dalam rumah, terus buat keputusan. Lebih baik keluar sekejap. Dapatkan udara dekat luar dulu. Apatah lagi, kembali pula cara Islam dengan berzikir dan berfikir. Maka itu insya-Allah akan memberi jalan keluar kepada kita. Muslimin rahmati Allah, tuan-tuan, saya nak ringkaskan berkaitan dengan musafir dan tuan-tuan pun tahu perkara ni. Kena keluar travel, tu cerita dia. Yang seterusnya adalah sabar itu indah. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, bagi orang yang tengah stres, tengah tertekan, maka carilah jalan untuk sabar dengan cara melihat orang-orang yang sabar. Kerana sabar itu indah. Menghiasi diri dengan sifat sabar merupakan akhlak orang-orang yang mulia. Bila kita tahu sabar itu akhlak orang-orang yang mulia, maka kita cari orang-orang yang mulia dan lihatlah bagaimana cara mereka sabar. Mereka menghadapi kesulitan hidup dengan berlapang dada, tidak mudah menyerah kalah serta penuh kepercayaan diri. Kerana itu, jika kita tidak bersabar, apa lagi yang boleh kita lakukan? Apakah anda mempunyai penyelesaian yang lain selain daripada sabar? Dan apakah anda mengetahui senjata lain selain daripada kesabaran untuk menghadapi persoalan hidup? Kita pernah duduk satu zaman kita muda. Kita pernah duduk pada zaman umur 20 tahun, sekarang 40, sekarang dah 60, 70. Kita boleh nilai cara fikir kita. Macam saya sekarang 40-an, berbeza cara fikir saya tahun 20-an dulu. Tuan-tuan 60, 70, mungkin lebih jauh hebat cara fikir berbanding saya pada waktu ni. Dan saya yakin juga saya pada ketika usia 60, 70 nanti, mungkin cara berbeza cara fikir saya dengan cara sekarang. Dan kita juga ada cara sabar yang berbeza. Umur 20 dulu, ada sabar yang cara kita. 40 ada cara sabarnya, 60, 70 cara sabar yang lebih maksimum. Tapi nak bagi tahu, sabar itu sangat-sangat penting. Kalau kita ulang kaji balik kehidupan kita zaman dulu, kenapa banyak kita tersilap langkah? Sebab kita kurang sabar. Kita gopoh, kita terlalu cepat dalam buat satu keputusan, terlalu tidak sabar nak bercakap, tidak sabar nak bertindak, tidak sabar nak membalas sesuatu, tidak sabar dalam berfikir. Maka menyebabkan kita akan cepat buat keputusan dan biasanya tidak sabar itu akan memberikan keputusan dengan cara yang tak baik. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, tak silap saya dalam suratul Ma'idah, di antara ciri orang yang masuk syurga iaitu as-sabirin. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirin bil ashar. 5 golongan yang masuk syurga. Yang pertamanya golongan yang sabar, yang kedua golongan yang patuh, al-qanitin. Yang kedua adalah golongan as-sadiqin, orang yang benar. Yang ketiga al-qanitin, orang yang patuh. Yang keempat orang yang infak, yang suka banyak keluar sedekah. Dan yang kelima orang yang banyak istighfar pada waktu sahur. 5 golongan ahli syurga ini, yang pertama Allah sebut orang yang banyak sabar. Okey, dan sabar itu indahlah. Ini sabar itu akan memberikan kita cara berfikir dan keputusan yang terbaik dan menyebabkan kalau kita ada masalah, kita bersabar di sebalik masalah itu, Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang baik kepada kita. Suatu ketika seorang tokoh menghadapi pelbagai musibah yang datang silih berganti dalam hidupnya dan juga pelbagai kesulitan yang berlumba untuk menghancurkannya. Setiap kali selesai daripada kesulitan, datang pula kesulitan yang lain. Meskipun demikian, ternyata ia mampu menepis segala kesulitannya dengan kesabaran dan menjadikan kepercayaannya terhadap Allah sebagai perisai diri daripada kehancuran dalam setiap kesulitannya.
Dan tengoklah siapa-siapa dalam kehidupan tuan-tuan, yang tuan-tuan tengok dia orang tu somebody, macam-macam benda kena kat dia, tapi dia boleh bertahan sampai hari ni. Ini ciri-ciri orang yang hebat lah. Berbanding orang yang tak hebat, kena sikit saja dia tak sabar, maka dia cepat buat keputusan yang keputusan itu akhirnya merosakkan diri sendiri. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang mulia yang terhormat yang berjuang dalam melawan dugaan. Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beberapa orang sahabat menziarahi Sayyidina Abu Bakar yang sedang sakit, para sahabat berkata kepadanya, "Wahai Khalifah, apakah perlu kami panggilkan seorang tabib untuk mengubat kamu? Perlukah aku memanggil doktor untuk mengubat kamu?" Maka jawab Abu Bakar, "Seorang tabib telah memeriksaku." Maka sahabat bertanya, apa yang dikatakan oleh tabib tadi? Maka jawab Abu Bakar, "Inni fa'alun lima yurid." Doktor kata apa? Doktor jawab, sesungguhnya aku boleh melakukan apa sahaja yang aku mahu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah benda itu tertakluk kepada diri seseorang itu. Bersabarlah, akan tetapi ketahuilah bahawa anda tidak mampu bersabar kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya pertolongan Allah. Orang akan tahu sebaik-baik tempat kembali, orang yang mengharapkan pahala, orang yang mengharapkan terhapusnya dosa. Bersabarlah meskipun anda menghadapi pelbagai persoalan hidup dan menghalangi jalan yang akan anda tempuhi. Sesungguhnya pertolongan akan datang setelah kesabaran. Kelapangan akan datang setelah kesusahan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan. Dalam Quran sebut, "Inna ma'al usri yusra." Kelapangan akan datang setelah kesusahan, kemudahan akan datang sesudah kesulitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi orang yang tengah bergaduh, bagi contoh suami isteri, dua-dua akan mempertahankan diri masing-masing. Dua-dua akan bagi tahu dianya betul. Dan dua-dua akan mencari salah pasangan. Maka ketika itu akan memberi tekanan yang sangat memuncak bagi pasangan suami isteri tersebut. Begitu juga seorang majikan dengan staf. Ketika mana seorang majikan hilang sabar atas kesalahan stafnya, maka ketika itu dia akan rasa dia sahaja yang betul, stafnya semua salah, walaupun ada benda yang betul staf pernah buat. Seorang staf bila mana dia tak berpuas hati dengan tuannya, kan dia tak dapat apa yang dia sepatutnya dapat, maka ketika itu dia hilang sabar sebab dia hanya nampak majikannya tak betul, dia sahaja yang betul. Maka bagi setiap individu di kalangan kita, bila hilang sifat sabar, maka ada suami isteri yang bercerai disebabkan talak ketika bergaduh. Ada seorang majikan yang terus fired stafnya dan akhirnya stafnya bawa kepada pejabat buruh yang menyebabkan kena balik kepada majikan. Kenapa? Kerana hilang sabar. Pemandu jalan raya yang bergaduh di jalan raya kerana hilang sabar, kerana masing-masing tidak boleh menahan diri daripada masalah yang sedang berlaku pada masa itu. Tetapi kalau bersabar, yakin kelapangan akan datang, kemudahan akan datang setelah kesulitan. Seorang majikan yang bersabar dan bertahan dengan staf yang buat salah tadi, maka dia bertahan walaupun dia geram, dia boleh fired orang tu, dia boleh lucutkan jawatan terus, tapi dia bagi, dia sabar dan dia beri dengan cara yang betul, surat tunjuk sebab, bagi amaran supaya tidak berulang dan sebagainya. Jadi staf yang salah itu pun akan ada sabarnya pada majikan. Walaupun dia salah, tapi dia juga rasa dia betul. Tapi oleh kerana dia diberi amaran, dia tidak terus dibuang kerja dan sebagainya, maka akan ada sabar juga pada staf tadi. Apa jua yang berlaku dalam hidup kita, kalau kita bersabar, insya-Allah kesabaran itu akan memberi jalan keluar kepada kita. Termasuklah dalam ibadat. Kalau kita tak sabar dalam ibadat, kita akan cepat berhenti dan rasa tak puas hati dengan ibadat. Kita akan rasa ibadat itu membebankan. Tapi bila kita bersabar dengan ibadat, walaupun tak suka, walaupun susah,
Tapi kita terus buat, bertahan walaupun benda tu sangat susah. Sebagaimana nak marah itu, nak tahan marah itu susah, maka ibadat juga susah. Dia perlukan kesabaran yang tinggi. Dan inilah mungkin sebagai kesimpulan pada malam ini, orang yang masuk syurga kerana sabar itu, iaitu sabar ketika menjalani ibadat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam ditimpa musibah dan juga ujian. Dan insya-Allah orang yang sabar itu akan dapat syurga, dan sabar itu akan membawa kebahagiaan dalam hidupnya insya-Allah. Tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah kita berhenti kat sini dulu malam ni. Nanti tajuk yang akan datang kita akan bincang. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni bagi satu tajuk yang penting juga. Dia bagi tahu kepada kita, kalau ada masalah, jangan masukkan setiap peristiwa ke dalam hati. Kalau berlaku apa-apa, benda tu jangan bawa masuk dalam hati kita. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam kuliah akan datang. Mohon maaf salah silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asna insana fi khusr lil ladzina amanu wa amilus salihati. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.